Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar insya-Allah. Boleh dengar insya-Allah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan solusi ataupun kita kata penyelesaian kepada ujian atau fitnah akhir zaman, dan kita telah pun memasuki sunnah yang keempat. Sunnah yang keempat telah beberapa siri, mungkin ini siri yang keempat, yang keempat daripada sunnah yang keempat ini, iaitu kita berbincang berkenaan dengan misi Dajjal, apa yang Dajjal nak buat, dan kemudian kita telah berbincang berkenaan dengan sedikit sebanyak perancangan-perancangan mereka. Dan pada hari ini insya-Allah kita sambung sikit. Saya nak mulakan dengan sedikit recap semalam yang berkenaan dengan apa yang telah kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan perancangan Al-Masih Dajjal. Saya nak sambung sikit. Kita dah bincang semalam berkenaan dengan bagaimana kita telah melihat penulisan-penulisan mereka, kajian-kajian mereka, seperti tulisan Henry Kissinger. Kita telah mendengar semalam panjang lebar berkenaan dengan bagaimana dia telah merancang lebih kurang 50 tahun setelah kejatuhan Osmaniyah. Osmaniyah jatuh secara resminya 1924. 1974, 50 tahun selepas itu, dia telah menulis satu perancangan yang telah pun saya sebut semalam, berkenaan dengan bagaimana ingin mengawal populasi dunia, kependudukan dunia ini secara strategik. Dan kemudian kita telah berbincang berkenaan dengan kajian yang dibuat oleh Rockefeller Foundation, yang telah juga dibuat oleh Global Business Network GBN, yang mana daripada perancangan ataupun kajian-kajian itu yang merupakan perancangan yang dibuat pada tahun 2010, bulan Mei 2010, menunjukkan tentang apa yang berlaku pada hari ini. Sebahagian besarnya yang berlaku pada hari ini adalah perkara yang telah pun diramalkan, quote and quote, ataupun telah disebutlah pada tahun 2010.
Dan kemudian kita membincang berkenaan dengan agenda 21. Agenda 21 ini sebenarnya adalah merupakan agenda abad ke-21 oleh United Nations yang bakal dibuat, maknanya bukan bakal tahun ni bermula. Agenda 21 itu bermula pada tahun 2020 yang telah dibincangkan di Rio Janeiro, Summit, Earth Summit dipanggil. Summit berkenaan dengan green, green ataupun dengan bumi, dipanggil Sustainable Development. Jadi di dalam summit itu dia telah menghasilkan, telah bersetuju, telah tanda tangan 178 negara menandatangani persetujuan untuk melaksanakan agenda 21 and agenda 21, iaitu satu agenda yang akan dibuat bermula daripada tahun 2020 sehinggalah ke atas. Dan kita telah berbincang semalam bagaimana perancangan mereka itu untuk melahirkan fear, ketakutan kepada manusia. Di mana dengan ketakutan itu menyebabkan manusia bertindak, respon kepada ketakutan itu, membawa kepada perkara yang mereka nak. Perkara yang mereka nak. Contohnya, kalau kita tengok hari ini, contohnya iklan supaya orang tidak mudah lalai dalam pakai tali pinggang keledar, naik kereta. Maka iklannya tunjuk aksiden. Tunjuk orang aksiden, tak pakai tali pinggang keledar, mati. Jadi menyebabkan orang yang berfikir, yang melihat iklan tersebut akan menyatakan bahawa kita kena pakai tali pinggang keledar. Jadi itu adalah tindakan daripada hasil daripada kita kata iklan tadi. Baik, saya juga telah menyentuh sedikit sebanyak tentang Al-Masih Dajjal. Pada hari ini saya nak mulakan dengan beberapa petikan ataupun beberapa kata-kata berkenaan Al-Masih Dajjal. Sebab ada soalan. Soalan berkenaan dengan sihir Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal ni dia boleh sihir. Macam mana sihir dia? Jadi sebenarnya kita telah pun membincang penggunaan Al-Masih Dajjal ni dalam beberapa kuliah yang lepas. Maknanya bulan Ramadan yang lepas. Saya rasa saya ada cerita sikit berkenaan dengan Al-Masih Dajjal. Tapi saya baca sikitlah tentang apa yang ditulis oleh orang-orang ataupun kita sebut sebagai tentera-tentera Al-Masih Dajjal. Yang sebahagian daripadanya kita kenal, sebahagian mungkin kita tak kenal. Pada tahun 1980, sebuah buku telah ditulis oleh Benjamin Creme. Benjamin Creme ni antara orang kuat di United Nations yang memegang dari sudut kepimpinan bahagian religion. Dia tidak ada department religion, tak ada, tapi dia bahagian itulah, agensi itulah. Dia telah menulis satu buku yang ditulis, tajuknya ialah The Reappearance of the Christ and the Master of Wisdom. Jadi buku ini telah diterbitkan pada tahun 1980. Buku ini berkenaan apa? Berkenaan dengan akan ada kedatangan Christ. Christ ni apa? Jesus. Ataupun digambarkan The Messiah. The Messiah ni apa? Kita kata sebagai orang yang akan menyelamatkan dunia. Tetapi dia kata bukan hanya the Christ yang dimasukkan di sini, dia sebutlah Master of Wisdom. Master of Wisdom. Orang yang mempunyai kebijaksanaan, bijaksana. Jadi di dalam bukunya antara sebuah petikan nak menunjukkan apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya yang mereka rancang Dajjal tu nak keluar ni orang macam mana. Ini adalah antara apa yang mereka tulis. Yang mereka nak, salah satu teknik ni lah brainwashing. Maknanya dia dah dedahkan siapa dia pemimpin-pemimpin yang bakal, sifat-sifat dia macam mana. Jadi orang-orang ni sebenarnya telah ditulis lama dah. Kita dah dapat tahu dah lama dah. Cumanya kita nak dedahkan lah insya-Allah pada malam ni. Antaranya dia sebut when the physical structure of human living are reconstructed. Dia kata apabila akan lahir satu manusia yang physical structure-nya, tubuh badannya itu akan merupakan tubuh badan yang penuh dengan kesempurnaan. Dia kata the Christ, ini sambungan dia, the Christ will reveal to a man. Jadi dia kata Christ ataupun the Messiah, ataupun dia kata tadi orang yang akan memimpin, ataupun Nabi, ataupun Rasul, ataupun Tuhan, akan memimpin, dia kata entirely new aspect of reality. Dia akan membawa satu reality yang baru.
Jadi dia kata bila Al-Masih Dajjal, kita panggil Dajjal lah. Mereka panggil Antichrist. Orang Kristian, mereka panggil Christ. Apabila keluar, dia akan entirely new aspect of reality. Dia akan membawa satu reality yang baru. Tak pernah ada sebelum ni. And antaranya dia sebut di sini the ancient mysteries. Dia akan membawa gabungan misteri-misteri, keajaiban-keajaiban masa lepas. The ancient, masa lepas. Dan kemudian dia akan membawa lagi the mystery school reopen. The mystery maknanya keajaiban-keajaiban. Pendidikan yang ajaib. Ataupun kita kata magic lah. Atau kita kata sihir. Reopen, akan dibuka. Dan dia akan menyebabkan, dia kata, a great expansion of man awareness. Manusia akan menjadi sedar. Jadi manusia akan disentuh kesedaran mereka. Berkenaan dengan kehidupan dia. Matlamat hidup dia. His purpose. And his destiny. Hala tuju dia. Jadi maknanya Dajjal ni, dia akan datang bersama satu yang ajaib. Dia sebut sini misteri. Dan dia sebut sini, bukan saja misteri, tetapi mystery school. Yang baru. Maknanya, dia bukan satu sihir macam itu je, tapi satu sistem. Sistem pendidikan. Yang mendidik manusia. Sehingga membuka kepada manusia itu satu kesedaran baru dalam hidup mereka. Iaitu dia akan membentuk tujuan hidup dan akan membentuk hala tuju yang baru. Eventually dia kata, the new world religion. Dia kata, akhirnya satu agama yang baru. And will be inaugurated. Akan diresmikan, akan dibuka. Maksudnya bila dia datang, bersama dengan satu bentuk keajaiban. Keajaiban, satu yang misteri, yang ajaib. Yang membuka kesedaran kepada manusia itu. Maka dia kata, eventually, akhirnya akan terbukalah satu agama baru. New world religion. And will be inaugurated. Dan akan menjadi satu yang berkembang. Yang akan menggabungkan di antara timur dan barat. Jadi agama yang dibawa oleh the Christ, disebut the Christ, sebenarnya bukan Christ yang dimaksudkan ini, disebut dia akan panggil sebagai, dipanggil the master of wisdom. Pakar yang bijaksana. Seorang yang pakar, master of wisdom. Pakar yang bijaksana, dia akan datang dan kemudian dia akan menggabungkan. Bukan sahaja dia akan bawa satu misteri, satu yang ajaib. Kemudian dia akan menggabungkan di antara timur dan barat. Dan Christ ini ataupun the master of wisdom ini akan bukan hanya menggabungkan di antara Kristian, Buddha dan sebagainya, tetapi seluruh konsep ketuhanan. Seluruh konsep ketuhanan. But the concept of God transcend. Maknanya penurunan Tuhan ke dalam setiap manusia dan setiap penciptaannya. Dalam satu buku yang lain, ditulis oleh David Spangler. David Spangler, Reflection on the Christ. Dia juga seorang satanic worshipper. Yang pertama tadi tu saya sebut tadi, Benjamin Graham tu dia satanic worshipper. Dia penyembah iblis. Tapi dia bercakap tentang Christ, tentang Jesus. Begitu juga, dia tulis oleh seorang yang bernama David Spangler dalam satu artikel dia, dalam satu publication dia, Reflection on the Christ. Dia kata apa? Lucifer, iblis, seperti Jesus, seperti Christ, akan berdiri di hadapan hati-hati manusia. Dan kesedaran mereka akan dibuka. Kesedaran manusia akan dibuka. Dan sekiranya manusia itu, if a man says, go away. Kalau seorang manusia itu mengatakan, pergi, saya tak nak dengar kamu. Because I do not like what you represent. Aku tak suka dengan apa yang kau bawa. Aku takut, I'm afraid of you. Aku takut pada kamu. Aku tak mau dengar. Kalau seorang laki-laki bercakap begitu kepada dia, maka Lucifer, dia kata, iblis itu, will play tricks on the fellow. Dia akan melakukan sesuatu yang memperdayakan laki-laki tersebut. Sekiranya laki-laki itu berkata,
Dan kemudian laki-laki itu akan berkata, come in. Datang. Dan kemudian, I will give you the treat of my love. Aku akan menyambut engkau dengan sepenuh kasih sayang. Maknanya laki-laki tadi, yang digambarkan dalam karangan dia ni, dia kata, mula-mula menolak master wisdom ini, menolak Christ. Dia akan menolak, dia tak mahu Lucifer ni. Lucifer, dia sebut Lucifer. Tak mahu Lucifer. Tetapi apabila Lucifer telah melakukan sesuatu kepada dia, maka dia kata, masuklah ke dalam, masuklah. Dan aku akan memberikan kepada kau sepenuh kasih sayang aku. Aku akan memberikan kepada kamu sesuatu yang akan memberikan sesuatu yang baik kepada aku. Maka masuklah Lucifer tadi. Dan dia pun memberikan sesuatu kepada orang tadi. Sehingga akhirnya Lucifer itu menjadi seseorang yang lain. Maksudnya dia bukan saja menjadi sekadar manusia, tetapi menjadi seperti Tuhan. And he become the being who carries the great treat. Dia menjadi seorang yang hebat pada laki-laki tersebut. The ultimate treat. Dia akan memberikan satu layanan yang terbaik, disukai. Cahaya yang membawa kepada kebijaksanaan. Maka dengan sebab itu, lelaki itu sudah tidak takut lagi dengan Lucifer. Malahan dia akan menjadi represent, dia akan mewakili pula Lucifer. Dan sebagai suatu pengalaman baru dalam kehidupan dia. Jadi digambarkan dalam tulisan ini, Dajjal yang digambarkan akan datang. Dia boleh mempengaruhi seseorang. Sehingga seseorang itu akan kasih sayang pada orang tu. Maknanya kalau jumpa dengan Dajjal ni, maka dia kata, dia akan sayang. Ini Lucifer. Dia sebut Lucifer ni iblis. Iblis. Dan Lucifer dia kata is literally the angel of experience. Jadi Lucifer ni, ataupun Dajjal ini, dipanggil the master of wisdom, akan datang dan dia akan menjadi angel, malaikat yang penuh dengan pengalaman. Jadi maknanya bila dia berhadapan dengan seseorang itu ada masalah apa, seorang itu ada kesakitan apa, kesusahan apa, kepedihan apa, dia datang dan kemudian dia akan membawa kebaikan, membawa sesuatu yang tidak pernah dibawa oleh orang lain, sehingga manusia itu berubah. Jadi disebut kat sini juga oleh salah seorang daripada Robert Mueller, author kepada the influential book New Genesis. Dia ada tulis satu buku, influential book New Genesis, pengaruh-pengaruh kepada kitab generasi yang baru. Dalam satu tajuk dia sebut Shaping a Global Spirituality Belief. Membentuk keyakinan kerohanian and global, alamiah. Maka dia telah menulis dalam buku tu, dia kata, ni semua adalah penyembah-penyembah syaitan, penyembah-penyembah Lucifer yang ada bersama dengan United Nations. Yang mana mereka telah bergerak sebagai agensi-agensi di belakang. Dan secara networking ni, saya dah beritahu dah. Saya dah sampaikan sebelum ni mengenai networking mereka. Dan saya nak cerita sikit apa yang dia tulis. Supaya kita faham sebenarnya bagaimana yang dirancang bentuk Dajjal, Lucifer yang bakal keluar bertemu dengan manusia. Dia kata, if Christ, dia sebut Christ. Dia menyamar sebagai Christ lah. And came back to earth. Dan sekiranya Christ datang semula ke bumi ini, his first visit would be the United Nations. Tempat yang pertama dia akan pergi ialah United Nations, PBB. To see if his dream of human oneness, iaitu untuk menyaksikan kesatuan manusia, human oneness and brotherhood had come true. Dan pertalian brotherhood, pertalian brotherhood ni kena sebut sebagai persaudaraan yang sebenar, telah menjadi kenyataan. Dan disebut sini, he would be happy to see representative from all nation. Dan dia akan rasa gembira bertemu dengan semua kepimpinan-kepimpinan negara-negara yang ada di dunia ini. Jadi siapa Robert Mueller ni? Dia adalah merupakan VIP kepada United Nations yang telah pun berkhidmat kepada United Nations sebagai Assistant Secretary General. Penolong kepada Secretary General di United Nations pada tahun 70-an, 80-an. Baik. Ada banyak lagi perkara yang disebut. Saya cuma nak sentuh sebagai mukadimah saja. Disebut juga oleh Robert Mueller, dia kata apa? We are witnessing. Kita sekarang sedang menyaksikan a very important phenomena. Akan berlaku
berlaku sesuatu fenomena yang penting. What the New Ages call, apa yang dipandang sebagai paradigm shift. Paradigma. Anjakan paradigma. Jadi kita sedang melihat satu fenomena. Ini disebut pada tahun 70-an. 70-an, 80-an. Sebab apa? Kita sedang melihat sedang menyaksikan satu fenomena yang penting sedang berlaku di seluruh dunia, iaitu sedang berlaku dipanggil paradigm shift, anjakan paradigma. Kemudian dikata, di bawah-bawah sikit lah, saya petik-petik saja. Dia kata, after several century, setelah beberapa kurun, kan, berlaku peperangan di antara Kristianiti dengan sains. Tetapi sekarang sains akan digabungkan dengan faith, dengan iman. Jadi apa yang digambarkan kepada kita di sini ialah bagaimana bila Al-Masih Dajjal datang, sihir yang dibawa itu bukan hanya sekadar sihir biasa, tapi sihir yang akan digabungkan dengan sains. Sihir yang akan digabungkan dengan sains. Jadi contohnya macam mana? Baik, saya bagi satu contoh. Apa maksud sihir? Sihir di sini, kalau kita tengok, ialah penguasaan minda. Apabila minda telah dikuasai oleh sesuatu dengan cadangan-cadangan yang dikehendaki oleh orang yang menyihir itu. Contoh, kalau dikata batu tu ataupun tali tu ular, maka kita nampak ular. Kita nampak ular, tak nampak tali. Walaupun asal dia tali, tapi nampak ular. Itu seperti zaman Firaun. Jadi, sihir ini adalah penguasaan minda kepada manusia, minda yang di bawah sedar, dipanggil subconscious mind. Dan kemudian membawa kepada minda sedar. Sebab kalau kita tengok dalam psikologi, kekuatan manusia itu sebenarnya pada subconscious mind. Subconscious mind, minda di bawah sedar, inilah yang menguasai semua tindak tanduk kita, semua pemikiran kita, pegangan hidup kita, perkara yang kita tak payah berfikir, kita buat, itu adalah minda bawah sedar. Minda bawah sedar. Termasuk jantung kita berdenyut, jantung kita, darah kita berjalan, sel kita macam mana hidup, macam mana kita melihat, kita bertindak secara tidak payah berfikir, boleh bertindak terus. Contohnya kalau ada api, kita pegang panas, terus kita tarik. Itu subconscious mind. Jadi sihir ini ialah apabila subconscious mind itu dikuasai. Dikuasai. Jadi sebab itulah kita melihat hari ini, saya bagi satu contoh yang cukup dekat dengan kita. Apabila seseorang itu telah menjadi ketagihan dengan game, video, ataupun game-game yang berbentuk, kita kata di handphone ini, online. Ketagih, mesti nak tengok, mesti nak buat. Ataupun seseorang itu telah ketagih dengan WhatsApp. Mesti nak tengok WhatsApp. Mesti nak tengok WhatsApp. Sampai ke meeting nak tengok WhatsApp. Sampai baca Quran pun nak tengok WhatsApp juga. Contohlah. Semayang dekat masjid pun tengok WhatsApp. Orang baca khutbah, dia baca WhatsApp. Mereka mesti nak. Tak boleh. Jadi itu maknanya subconscious mind-nya telah dicondition. Telah diconditionkan. Condition ni bahasa kita apa? Yang telah dibentuk. Telah dibentuk, telah diberikan satu cadangan yang mana dia akan mengikut cadangan tersebut. Seperti hipnosis. Hipnosis ni dia, kalau kita kata dia bukanlah dia boleh menguasai kita sampai kita tak boleh nak berfikir. Tak, hipnosis ini satu yang ringan sebenarnya, ringan sangat. Tetapi dia boleh membawa kepada daripada subconscious akhirnya menguasai conscious mind, otak yang sedar. Jadi kita lihat contohnya dalam hari ini, contohnya apa yang berlaku kepada, kita kata online ataupun kita kata TV. Contoh TV. Apabila seseorang itu menonton TV, tengok movie contohnya, maka secara saintifiknya, saya sebut saintifik, saya sebut fakta. Dalam kajian medical engineering, biomedical engineering, beberapa saintis kita mengkaji di Harvard University. Harvard University di Connecticut, di US. Ada kawan-kawan yang bahagian medical engineering, dia buat kajian. Orang putih lah, orang Amerika. Dalam kajian itu, ketika itu saya masih belajar lagi.
Dia mengkaji dan saya pun ada kajian juga sedikit sebanyak. Maka pada ketika itu mereka mendapati apabila seseorang itu menonton TV, maka otak dia akan mengeluarkan gelombang yang dikenali sebagai alfa. Alfa ataupun theta. Apa maksud gelombang alfa dan theta ni? Alfa ni gelombang yang kita ni macam separuh sedar. Tidaklah kata tak sedar, macam nak masuk ke arah mamun macam itu. Itu beta. Itu alfa. Beta conscious. Macam sekarang ni beta. Kita berfikir, tu gelombang beta. Beta keluar. Kemudian alfa, kemudian theta. Theta ni macam kita deep sleep. Tapi belum masuk deep sungguh, tapi deep sleep. Jadi maknanya, di antara minda sedar dengan minda bawah sedar, maka dia ada gap kat situ, ruang kat situ yang boleh menyebabkan seseorang itu masukkan cadangan-cadangan. Itu dipanggil hypnosis. Bila dia masukkan cadangan ke dalam minda bawah sedar, maka dia akan menerima semua cadangan-cadangan yang ada pada orang yang memberi cadangan tadi. Jadi inilah antara teknologi yang digunakan bersama sihir. Sihir ni maknanya dia menggunakan doa-doa yang tertentu yang diizinkan oleh Allah, dan juga dia menggunakan jaringan-jaringan jin dan syaitan. Jadi kita nak sebut kat sini bagaimana Dajjal dia akan menggunakan dua-dua. Makna yang ancient, kita sebut tadi kan, ancient mystery. Benda-benda yang ajaib yang daripada ancient. Ancient ni maknanya mungkin dari sudut jinnya, dari sudut syaitannya, dan kemudian yang sains. Dia akan gabungkan dua. Jadi sebab itulah kita jangan memandang ringan dengan sihir Dajjal. Contoh kita tak boleh pandang ringan dengan sihir Dajjal. Hari ini telah berlaku di mana ramai manusia telah tersihir dengan handphone dia. Tersihir dengan movie. Tersihir dengan game, video game. Kalau tengok main video game ni, tak banyak lah. Main game cacing aja. Cacing makan mati. Makan mati kan. Cacing. Dalam FB pun ada. Game cacing. Boleh sampai 4 jam, 8 jam. Boleh sampai berjam-jam. Sampai kadang-kadang tak sedar, tak kencing lagi. Dah tak terkencing sangat baru dia. Jadi nak sebut kat sini, itu bentuk-bentuk sihir. Jadi apa lagi sihir-sihir yang lebih besar daripada itu. Jadi digambarkan di sini bahawa apabila datangnya Al-Masih Dajjal itu, dia akan membawa satu budaya baru dalam kehidupan manusia, sehingga manusia itu mudah sangat untuk disihir. Dan sihir itu bukan hanya sihir dalam bentuk yang kita kata doa-doa, baca-baca ayat-ayat. Kita kata jampi serapah. Tetapi dia termasuk juga sains. Sains akan termasuk di situ. Contoh saya sebut tadi, kan internet. Jadi melahirkan orang yang contohnya dipanggil nihilisme. Nihilis. Apa maksud nihilis? Nihilis ni orang yang hidupnya di alam maya, virtual life. Kat sini je hidupan dia. Pagi, petang, siang, malam ini je. Dia tidak ada hidup di dunia ni, tak ada. Hidup akhirat lagi jauh. Jadi ini contoh. Jadi saya sebab tu saya dah dedahkan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bagaimana apa yang disebut oleh penyembah-penyembah iblis. Saya sebut tadi itu semuanya ialah penyembah-penyembah iblis. Mereka adalah orang-orang kuat yang aduk bersama-sama dengan agensi-agensi yang berkaitan dengan United Nations juga. Dan juga berkaitan dengan kerajaan dan juga dengan NGO yang ada di seluruh dunia. Baik. Jadi kita bila melihat akan hal ini, maka kita mendapati bahawa sebenarnya kita sedang berada dalam satu suasana yang amat mengancam. Amat mengancam. Kenapa amat mengancam? Kerana hati kita, pemikiran kita mudah dikuasai. Mudah dikuasai oleh, kita kata sihir-sihir. Kita guna perkataan sihir, tetapi sebenarnya dia bukan hanya sihir, tetapi dia juga merupakan sains yang digabungkan dengan sihir tadi. Yang digabung dengan sihir. Jadi, mereka akan menggunakan perkara-perkara tersebut sehingga menyebabkan kita ni tak perasan, tak sedar, tiba-tiba kita ni dah tahu-tahu kita semayang, tak semayang dah, contoh. Tiba-tiba kita dah tak baca Quran dah tak kisah Quran, dah tak kisah dengan anak-anak, isteri, suami, sebagainya.
Kalau makan contohnya, kan, sibuk dengan ni. Sibuk dengan ni. Kan. Siapa depan, dah tak peduli dah. Contoh, tak sedar, tanpa sedar. Baik. Ya, sebab itulah, kita nak kena faham bahawa dia bukan saja mengancam dari sudut paksaan sebagaimana yang saya cerita semalam, bagaimana dia mengancam dari sudut sistem yang dibuat boleh kita kata kontrol manusia dan sebagainya, tetapi dia juga mengancam dari sudut personality dia, dari sudut kekuatan dia. Dia akan bawa sesuatu yang nampak baik, orang semua akan suka, sehingga orang semua akan mengikut apa yang dia buat. Dan di sinilah kita lihat, maka kalau kita melihat kepada bagaimana penyelesaian-penyelesaian yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, apa dia sebenarnya yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita, apa yang nak kita kena bawa, apa yang nak kena buat untuk selamatkan diri kita. Maka di sini saya telah pun menyatakan kepada tuan-tuan sekalian, bagaimana antara perkara yang penting di dalam akhir zaman ini ialah satu, kita memahami kan hakikat kekuatan itu sendiri. Yang kedua, kita memahami hakikat kelemahan kita. Kerana sebagaimana saya sebut dalam siri yang lepas, dua siri yang lepas, bahawa kekuatan mereka bukan sebab mereka kuat, tapi kekuatan mereka sebab kita lemah. Orang Islam lemah, sebab tu dia kuat. Orang Islam berpecah, sebab tu dia kuat. Orang Islam jauh daripada Al-Quran, jauh daripada hadis, sebab tu dia kuat. Orang Islam tak kisah makanan dia, memang makan aja apa nak makan, tak tengok halal haram, tak tengok syubhat tak syubhat, makan aja. Maka sebab tu dia kuat. Jadi sinilah kita nak kena rasa tentang beberapa perkara yang perlu, yang patut kita ambil berat, dan antaranya pada hari ini kita nak tengok sedikit bahawa kita perlu kembali semula kepada kekuatan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah digambarkan dalam hadis yang telah saya baca 3-4 siri yang lepas, iaitu berkenaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, iaitu sunnah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja berdakwah, mengajak manusia, sahabat-sahabat kepada Allah, tetapi juga sunnah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membentuk sahabat-sahabat, membina sahabat-sahabat, sehingga sahabat-sahabat yang ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik berbanding dengan generasi-generasi yang selepasnya. Jadi secara tidak langsung kita nak menggambarkan di sini tuan-tuan puan-puan bahawa kita kena kembali semula kepada sistem dakwah dan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenar, yang hakiki. Kena kembali balik. Kita tak cukup dengan sekadar menghafal surah Al-Kahfi ataupun 10 ayat Al-Kahfi. Boleh baca, memang ada sunnahnya, tapi tak cukup itu. Kita kena sama-sama membina kekuatan diri kita, sehingga akhirnya kekuatan diri kita itu akan membawa kepada kekuatan untuk membaca surah Al-Kahfi ataupun ayat-ayat Al-Kahfi tadi. Saya bagi satu contoh. Kita dah tahu dah contohnya, untuk kita selamatkan diri kita daripada Al-Masih Dajjal ini, dikata ataupun di akhir zaman ini, kita kena baca surah Kahfi hari Jumaat. Tapi saya nak tanya dengan tuan-tuan, berapa ramai kita boleh istiqamah baca surah Kahfi? Berapa ramai yang boleh baca? Ataupun baca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi setiap malam. 10 ayat yang awal atau 10 ayat yang akhir. Berapa ramai yang kita yang boleh baca? Kadang-kadang hafal dah, baca tak. Saya suruh anak-anak saya hafal semua surah Al-Kahfi 10 ayat pertama, dah hafal dah semua. Tapi nak baca belum tahu baca. Hafal, baca belum tahu. Jadi maknanya dia bukan hanya sekadar kita tahu, kita hafal. Tetapi macam mana kita mengikuti proses. Macam mana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Dan proses inilah perkara yang perlu kita faham dan hayati, sehingga boleh menyelamatkan kita. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan, sistem yang terbaik itu, insya-Allah kita akan bincang dari semasa ke semasa. Saya akan bincang dari semasa ke semasa dengan tuan-tuan. Untuk nak sama-sama kita menghayati proses tadi, yang dimaksud dengan proses tadi. Yang kedua, dia mesti berjalan secara jama'i. Secara
jamaah, cara berjamaah. Tak boleh seorang-seorang. Maknanya kita ni mulai daripada malam ni, kita kena tengok di keliling kita. Sama ada jiran kita ke, ataupun kawan-kawan kita ke, siapa-siapa yang ada di sekitar kita yang nampak dia ni memang saleh, salihah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dekat dengan Quran. Orang yang dekat dengan takwa. Orang yang menjaga akhlak dan adab, yang memelihara solat dia, memelihara puasanya, memelihara Qurannya. Yang sentiasa dalam keadaan berzikir, yang berada dalam keadaan yang terbaik, yang memahami tarbiyah. Lebih baiklah kalau kita dapat memahami dia. Kita cari orang-orang yang macam gini, yang ada di sekitar kita. Kalau tidak ada, kita cari tempat lain pula. Kalau kita duduk di satu kawasan, kampung taman, kita tak nampak semua sama macam kita. Teruk lagi ada. Kan? Kita pun cari orang lain. Cari ada. Kalau tak ada juga, nanti kita berhubung. Ada insya-Allah orang-orang yang akan yang soleh-soleh. Jadi kita kena membentuk taifah. Kita kena membentuk jamaah. Kerana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah dia di mana digambarkan barakahnya. Barakahnya kehidupan itu bersama jamaah. Barakahnya kehidupan kita bersama jamaah. Bermakna apa maksud jamaah di sini? Jamaah di sini bukan semestinya organisasi yang kita masuk, kita daftar. Kemudian lepas tu, setakat tu je. Ataupun setakat kita buat benda yang sama-sama. Tapi jamaah ini dia bermula dengan ikatan ukhuwah. Hati-hati yang ikhlas. Yang ada di dalamnya akidah yang sahih, akidah yang benar. Yang mana dengan akidah itu, kita membentuk ukhuwah. Dengan ukhuwah itu, kita membentuk kekuatan ukhuwah. Apa kekuatan ukhuwah? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang antara kita dengan sahabat kita, dengan kawan-kawan kita tadi. Sehingga sama-sama berjanji setia untuk membina kekuatan diri kita berhadapan dengan serangan-serangan fitnah Al-Masih Dajjal dan juga tentera-tenteranya. Baik, sebab itulah di sini kalau kita imbas balik. Kita tengok surah Al-Kahfi itu. Contohnya apa yang ada dalam cerita kisah Al-Kahfi itu sendiri. Pemuda-pemuda yang lari masuk ke gua. Ayat nombor 9. Nombor 9 sampai 26 kalau tak silap. Bagaimana Allah gambarkan kepada kita berkenaan dengan kisah 7 orang pemuda. 7 orang pemuda yang telah melarikan diri daripada raja yang kafir. Dan bukan saja kafir. Dia jahat, zalim. Dan yang lebih teruk, dia paksa orang ikut agama dia. Dia paksa orang ikut agama dia. Paksa murtad daripada Islam. Jadi, situasi yang ada dalam surah Al-Kahfi itu, sama macam mana lebih kurang situasi kita pada hari ini, iaitu kita akan berhadapan dengan raja. Kita akan berhadapan dengan raja. Kita akan berhadapan dengan pemimpin. Kita akan berhadapan dengan seorang yang mempunyai pengaruh yang luas. Yang bukan hanya pengaruh dia saja, tetapi orang lain sokong dia. Majoriti sokong dia. Majoriti sokong dia. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan itu dalam kisah Al-Kahfi dan Ashabul Kahfi itu, 7 orang pemuda-pemuda yang melarikan diri itu, kita dapati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk yang banyak daripada kisah dia. Satu hari kita boleh tengok secara detail kisah dia. Nak sebut sini tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 7 orang kan adalah antara mereka yang tertinggal. Maksudnya yang tinggal, yang ada iman, yang ada Islam pada masa itu. Yang percaya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lain semua habis dah. Kalau bapaknya, maknya, saudaranya dan sebagainya, yang ada pada masa itu pada asalnya mukmin, pada asalnya Islam, tetapi akhirnya takut, akhirnya keluar Islam, murtad. Murtad. Maka akhirnya 7 orang ini dirisik-risik, akhirnya ditangkap. Dibawa ke depan raja. Maka dalam kisah itu digambarkan dia dibawa depan raja 7 orang. Dan mereka berbahas dan berdebat dengan raja. Dan digambarkan dalam kisah itu dia menang. Raja tak boleh jawab tentang kebenaran Islam, kebenaran iman, kebenaran beriman pada Allah. Dia menang dalam perdebatan itu. Sehingga raja memberikan dia tempoh 2 hari. 7 orang ni. 2 hari bagi tempoh kau balik, fikir. Lepas 2 hari, mesti masuk agama raja. Maksudnya keluar Islam, murtad.
Kalau engkau tak murtad, pilihan dia satu je, iaitu dibunuh. Jadi bayangkan kalau kita berada dalam suasana demikian. Inilah suasana yang bakal dihadapi oleh orang yang beriman di akhir zaman. Apabila mereka berada dalam keadaan low profile, buat dalam keadaan yang biasa, tapi tiba-tiba ditangkap, dipaksa keluar daripada Islam. Dan bukan saja dipaksa keluar daripada Islam, bukan raja je paksa, tetapi masyarakat paksa. Keluarga paksa. Supaya ikut ajaran-ajaran yang sesat yang dibawa oleh Al-Masih Dajjal. Kalau dalam kes di akhir zaman. Jadi, situasi yang sama. Maka mereka duduk berbincang. Nak buat macam mana ni? Kan, raja dah tahu kita ni. Tinggal kita ni yang beriman ni 7 orang. Dan kemudian, kan, kita diberi tempoh selama 2 hari. Hari ni besok dah habis dah. Hari ni besok dah kira habis. Akan dibunuh. Engkau tak masuk agama raja, engkau dibunuh. Maka mereka berpakat, bincang-bincang, akhirnya berpakat untuk melarikan diri. Di sini tuan-tuan rahmat Allah, pertama sekali Allah gambarkan mereka bersama-sama. Ini yang digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan akan sentiasa ada. Sepanjang zaman itu dipanggil Taifah Mansura, iaitu kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulan. Dan Taifah ini bermaksud kumpulan kecil. Kumpulan kecil. Diurai oleh para ulama kita, Taifah ini kumpulan kecil. Maknanya di akhir zaman nanti, mereka yang benar-benar berpegang dengan iman, berpegang dengan takwa Islam adalah golongan minoriti. Ini digambarkan oleh para ulama yang mengkaji, menggambarkan kemungkinan besar yang digambarkan sini ialah golongannya minoriti. Jadi sebab itulah tuan-tuan, daripada apa yang kita melihat kisah Al-Kahfi ni, yang pertama sekali, mereka minoriti. Tetapi mereka berjamaah. Mereka bersama-sama. Mereka ada kawan-kawan yang sama-sama tolong-menolong, kuat menguat antara satu sama lain. Maka berpakat 7 orang, lari, keluar malam-malam, keluar lari. Masuk ke dalam satu tempat, yang mana tempat itu orang tak tahu. Satu tempat yang disebut sebagai gua. Gua dan gua itu gua yang orang takut nak pergilah. Yang orang tak nak pergi, tempat yang tersembunyi, yang jauh. Dan pergilah di sana, mereka sampai di sana, mereka rehat, mereka tertidur, ditidurkan oleh Allah selama 309 hari kiraan bulan. Kalau 300 hari kiraan Masihi. Baik, nak sebut kat sini, apakah yang berlaku kepada mereka, semua itu adalah pertolongan Allah. Tapi sunnah dia macam mana? Sunnah dia yang pertama, low profile. Low profile. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, hendaklah bersama-sama mempertahankan iman, melakukan sunnah yang ada pada masa itu, sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW di akhir zaman itu, seseorang yang duduk lebih baik daripada seorang yang berdiri. Seorang yang berdiri lebih baik daripada seorang yang berjalan. Seorang yang berjalan lebih baik daripada seorang yang berlari. Ini di akhir zaman. Apabila fitnah telah membesar, maka pada ketika itu, kata Rasulullah SAW, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Maknanya apa? Maka Rasulullah SAW suruh kita, jangan ke depan. Jangan kita tunjuk terror nak lawan Dajjal. Kerana Dajjal ini, pasti kita kalah. Kecuali setelah sampai waktunya, di mana pada masa itu sekiranya ada kepimpinan Islam yang kita akan tahu bahawa itulah tanda-tandanya, maka ketika itulah kita akan bersama. Dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana akan ada 3 kumpulan yang akan bangkit di akhir zaman. Ketika mana Dajjal sedang berada dalam keadaan kemuncak dia, maka ketika itu salah satunya ialah dari Syria. Dan salah satu daripada Khurasan yang disebut sebagai panji hitam. Yang salah satu yang disebut sebagai daripada Dimashq, daripada Syria, daripada Syam. Satu daripada Khurasan. Dan salah satu lagi disebut sebagai Taifah Mansura. Dan Taifah Mansura itu diisyaratkan sebelah timur. Jadi wallahu alam dari sebelah mana, mungkin tempat kita, mungkin tempat Asia Tenggara, Nusantara, dan wallahu alam. Yang sebut kat sini,
apabila sampai pada waktunya. Tetapi adakah kita nak menunggu waktu itu? Maka kita tidak boleh menunggu. Waktu itu kita kena melakukan kerja-kerja yang sepatutnya kita lakukan. Maka apakah kerja-kerja yang sepatutnya kita lakukan, tuan-tuan? Saya patah balik kepada sihir tadi. Apabila kita telah memahami akan hakikat sihir, kekuatan dia, memahami bagaimana dia mempengaruhi kita, maka insya-Allah kita tidak akan dipengaruhi oleh sihir. Insya-Allah. Contoh. Contoh. Saya ada seorang kawan. Dia ni orang media. Orang media. Dia dah biasa dengan movie. Dia pernah buat movie. Maknanya bila penggambaran apa semua tu dia biasa buatlah orang media. Orang yang sangkut paut dengan entertainment. Dia pernah cakap dengan saya. Dia kata kalau dia tengok cerita-cerita ni, cerita movie ni, dia kata dia tak ada nikmat dah nak tengok dah. Dah tak rasa takut, dah tak rasa seram, dah tak rasa ketawa gelak apa, tak rasa dah. Kenapa? Kerana dia dah tahu dah realiti. Bila dia tengok cerita tu, movie tu, tengok dekat dalam TV ke dalam apa ke, kan? Bila dia tengok tu, dia boleh bayangkan. Bukan ada seorang aja kat situ. Tapi ada direktornya, ada dia punya fotografer, director fotografernya, dia ada macam-macam, ramai orang. Di belakang kamera lah. Di belakang kamera. Ada lampu lah, ada macam-macam. Jadi dia kata bila aku tengok cerita-cerita ni, dah tak ada feeling lah. Kata. Tak ada feeling. Kalau tengok cerita tu, orang tu takut apa, dia boleh bayangkan takut apa, director dia dekat depan tu tengah cakap macam ni, buat bagi signal ke apa dia kata. Jadi aku dah tak boleh tak suka dah tengok TV ni. Tengok movie tu. Ini tuan-tuan salah satu contoh. Apabila kita memahami bagaimana kaedah Dajjal menyihir seseorang. Bagaimana dia menyihir seseorang. Kita faham kaedah dia. Macam mana dia buat, teknik dia, taktikal dia, strategi dia. Maka insya-Allah kita boleh kalahkan dia. Kita boleh kalahkan dia. Antaranya apa? Antaranya tuan-tuan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW tentang hakikat kekuatan kita. Kekuatan kita bukanlah pada fizikal. Kekuatan kita bukanlah pada harta. Kekuatan kita bukan pada kepandaian kita. Kekuatan kita bukan kepada, kita kata, kawan-kawan yang ramai. Harta yang banyak. Strategi yang hebat. Tetapi kekuatan kita pada mana? Kekuatan kita apabila Allah tolong kita. Kita kuat bila Allah tolong kita. Ini nombor satu. Kita akan selamat daripada sihir, daripada Al-Masih Dajjal, daripada jin dan syaitan yang akan dihantar. Digambarkan dalam kisah-kisah. Kesahihan hadis-hadis ini saya tak pasti. Tapi adalah orang cerita. Jadi kita boleh katakan dia akan menggunakan semua tentera syaitan. Contohnya jin-jin Ifrit, dia akan guna semua. Syaitan-syaitan dia akan guna semua. Semua akan berkumpul. Bila dia datang, semua akan mengikuti dia. Sehingga digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan syaitan itu akan boleh datang dan menyerupai mak ataupun ayah kepada seseorang itu yang telah mati. Seolah-olahnya dia boleh bangun daripada kubur. Syaitan ataupun iblis itu boleh menyerupai orang yang telah mati. Syaitan ataupun iblis itu boleh membuat sesuatu yang nampak, kita kata, tumbuhan boleh hidup semula. Ternakan-ternakan boleh menjadi gemuk semula. Mula-mula kurus, gemuk semula. Kata Rasul SAW. Ini hadis sahih. Dia nak sebut kat sini, kan, dia akan dibantu oleh macam-macam. Dan kita kata, wah, kita ni kena ada ni, kena ada itu, kena ada ini. Kita kena belajar panah, kita kena belajar pedang, kita kena ada senjata ni, senjata tu, kena ada macam-macam. Tuan-tuan, pertama, kekuatan kita ialah apabila Allah tolong kita. Itu nombor satu. Kekuatan kita ada pada Al-Qawi. Siapa Al-Qawi? Yang maha kuat. Zat yang maha kuat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tengok Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Badar, tenteranya sedikit. Golongan mustada'afin.
Nak lawan tentera Quraisy, tentera musyrikin Quraisy itu, yang pedang itu, dia bawa pelepah tamar aja. Pelepah tamar. Nak bawa pedang pun tak mampu. Pedang pun tak mampu. Sebahagian daripada sahabat-sahabat mustada'afin, golongan yang dhaif, yang miskin, yang hamba. Jadi tak mampu. Dan bilangan pun sedikit. Dahlah kekuatan senjata tak kuat, kekuatan harta tak kuat, bilangan pun sedikit. Tetapi Allah bagi kemenangan kepada tentera Badar. Begitu juga tentera Uhud. Ataupun tentera Khandaq dan sebagainya. Kita dapati berapa banyak. Peperangan-peperangan, pertembungan-pertembungan antara orang Islam dengan orang yang memusuhi Islam itu. Berapa banyak di kalangan pertembungan itu yang menangnya orang Islam dan bilangannya sedikit, mustada'afin. Kalau di zaman kita ni contohnya tuan-tuan, zaman ketika peperangan Afghanistan contohnya. Afghanistan melawan dengan Rusia. Rusia ni kuasa besar. Yang setanding dengan Amerika. Rusia ni lawan dia Amerika, USSR pada masa itu. Kesatuan Soviet Union. Bukan Rusia, USSR lagi besar daripada Rusia. Dan lawannya Amerika. Tetapi dengan orang-orang kampung yang tak tahu senjatanya apa, tak tahu apa semua, Allah izin menang. Afghanistan menang. Dalam keadaan lemah. Kita kata tidak ada teknologi, tidak ada apa. Hanya berbekalkan iman dan ukhuwah. Allah bagi menang. Lepas tu datang ramai-ramai kan. Baik. Begitu juga Bosnia. Kalau kita ingat lagi peperangan Bosnia. Bosnia pun sama juga. Saya ingat lagi cerita-cerita kisah peperangan-peperangan di Bosnia contohnya. Yang mana kita kata kawan-kawan kita pun ada pergi masa tu dan tentera kita pun ada bantu dan sebagainya. Nak sebut kat sini kan bagaimana kekuatan kita bukan pada diri kita, bukan pada senjata, bukan pada kawan yang ramai, harta yang banyak. Kekuatan kita kepada Allah yang memberi pertolongan kepada orang beriman. Sebab tu Al-Mahdiyin di akhir zaman, mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, yang diberikan pertolongan pada Allah, nombor satu dia dengan Allah. Dia dengan Allah. Maka pada malam ini tuan-tuan, saya nak mulakan dengan tajuk ni saja. Kita nak bermula, kita nak kena betulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hubungan kita dengan Allah tuan-tuan? Baik. Yang pertama tuan-tuan saya nak sebut kat sini. Kita buat muhasabah. Ini sebahagian daripada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekuatan. Saya bagi satu contoh. Oleh kerana sihir yang digunakan oleh Al-Masih Dajjal itu, dia akan pergi kepada subconscious mind. Subconscious mind. Maknanya dia pergi kepada otak di bawah sedar kita, maknanya hati kita. Dia akan serang kita punya hati kita. Dia tak boleh serang logik kita. Logik kita kuat, tapi dia akan bermain dengan subconscious mind. Serangan-serangan sihir bermula di situ. Jadi sebab itulah mereka yang subconscious mind-nya, yang hatinya kuat, bersih, yang hatinya hidup, maka dia tidak akan dimakan oleh sihir. Orang yang punya hati yang kuat, yang sentiasa zikrullah, sentiasa dalam keadaan berinteraksi dengan Allah, sentiasa dalam keadaan terikat dengan Allah, berzikir pada Allah, mengingati Allah, maka sihir tidak akan masuk pada dia. Saya pernah jumpa dengan seorang kawan. Kawan kepada kawan. Kawan saya ni, saya kenal sama. Dia bukanlah rapat sangat, tapi saya kenal dia. Masa tu saya buka kedai. Maka ramai orang datang. Salah satu ni, saya kenal lah dia ni. Maka dia kenalkan saya dengan kawan dia. Kami berjumpa di kedai, di sebuah kedai. Bual-bual, bincang-bincang. Rupa-rupanya dia ni tukang sihir. Bomo. Indonesia. Bomo kuat. Saya tak payah sebut di mana lah. Bomo kuat. Memang terror. Setakat kalau nak kebal ni, tak ada masalah. Dia pernah cerita dengan saya selepas-lepas itulah. Dia cerita dengan saya, dia kata, ada orang India datang kat dia, orang Cina datang kat dia, orang Melayu datang kat dia, minta kebal. Dia kata, kamu nak bagi berapa? Dia kata, saya bagi berapa pun. Sebab dia nak pukul orang, tapi dia nak kebal. Lepas tu dia kata, dia pun ambil parang, dia tetak tangan dia.
Tangan bomoh tu lah. Bomoh tetap tangan bomoh. Taklud. Parang yang sama, tetap kelapa yang tua tu, terbelah. Kuat. Tapi tetap taklud. Kemudian India tu kata, wah, saya mau ini kebal saya mau. Memang terror lah dia. Maka dia kata kat saya, kamu ada berapa? 1,000. Saya minta 1,000. Okey. Dia bagi apa dah, kamu sudah kebal, pergi. Dia kata. Tapi dia cakap dengan saya, dia bohong dengan India tu lah. Tak tahu jadi kat apa India tu. Nak sebut macam ni, bomoh lah. Bomoh. Baik. Macam mana saya tahu dia bomoh? Saya tahu dia bomoh sebab dia cuba saya. Hari pertama saya jumpa dengan dia tu, dah berbual biasa, bukan nak jumpa bomoh tak. Kawan kepada kawan saya. Bual, betul balik. Balik. Rupa-rupanya dia hantar dia punya jin ikut saya masa tu. Dia hantar jin ikut saya. Kemudian, rupanya, Allah izin jin tu tak sampai beberapa saat pun patah balik. Kata tak mau ikut dah. Dia kata tak mau ikut dah ustaz ni, dia kata. Padahal tu jin dia yang paling setia, paling kuat, ada senjata, kerambit lah, macam-macam lah, dia kata. Itu yang dia jumpa saya. Dia kata, boleh tak saya nak belajar apa ilmu ustaz? Saya kata, saya tak ada ilmu apa. Saya tak ada ilmu apa-apa pun, tak pandai pun kan. Tapi bila sebut sini, akhirnya dia kata sebenarnya saya ni bomoh. Saya ni pandai ilmu macam-macam lah. Tapi saya nak sebut, dia kata. Ada banyak-banyak dia sebut lah. Antaranya saya nak sebut dengan tuan-tuan malam ni, dia kata, kalau seseorang itu sentiasa dalam keadaan berwuduk, sentiasa berwuduk. Kalau seseorang sentiasa berwuduk, maka dia kata sihir tak boleh masuk. Ini dia sendiri cakap. Dia kata kalau seorang tu berwuduk, dia hantar sihir, tak boleh masuk, dia kata. Ini Masya Allah, kita tak tahu kan. Kita ingat wuduk ni biasa je. Rupanya wuduk ni boleh menghalang sihir. Ini yang kata ni bomoh tu lah. Kan? Baik. Saya nak sebut kat sini, sebenarnya apabila kita mengamalkan, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memelihara kita. Allah akan memelihara kita. Tetapi masalah kita nombor satu di akhir zaman ni, kita jauh dengan Allah. Kita amat jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang pun macam-macam kita ingat. Macam-macam kita ingat. Nak ikhlas, susah nak ikhlas. Dengan Quran jauh kita. Dengan zikir jauh kita. Dengan puasa, dengan ibadah, bangun malam jauh kita. Baik, nak sebut kat sini. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, saya nak sebut sini. Senjata pertama dalam madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dididik, diajar kepada sahabat-sahabat dia ialah membina kebersihan hati. Hati sahabat-sahabat dibina. Macam mana dibina kebersihan hati ni? Yang pertama sekali ialah dia membersihkan akidah. Yang pertama sekali, kita dengan Allah ni nak kena faham. Nak kena kenal. Kita nak kena kenal dengan Allah sehinggakan hati kita ni rasa sayang pada Allah. Hati kita ni rasa bersama dengan Allah. Dia panggil syu'ur ma'iyatullah. Hati kita sentiasa dalam keadaan mengingati Allah, zikrullah. Hati kita ni ada kekuatan. Bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu sentiasa dalam keadaan zikrullah, maka syaitan tidak akan mampu menghasut dia. Tidak akan mampu duduk dalam hati itu. Tak mampu. Maka di sinilah nombor satu, tuan-tuan, untuk melawan Al-Masih Dajjal. Nombor satu, kita kena bersihkan hati kita dan kita kena perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi beberapa tip pada malam ni. Yang pertama, tuan-tuan, pastikan ibadah kita ibadah yang Allah terima. Nombor satu. Kalau kita buat ibadah, kita kena tengok. Lepas ni kita kena tengok. Ini saya sebut ibadah khusus. Ibadah umum ni biasa. Ibadah khusus. Contohnya solat. Kita pastikan solat kita Allah terima. Makna macam mana nak Allah terima ni? Maka kita kena belajar ilmu macam mana nak solat yang Allah terima. Yang pertama. Yang kedua, kita kena jaga diri kita supaya solat kita tu benar-benar berkualiti. Sebab apa, tuan-tuan? Ibadah yang tidak diterima oleh Allah
tidak ada istilah banyak. Tidak ada istilah besar. Kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Contoh apa? Kita semayang satu hari 1000 rakaat. 1000 rakaat satu malam. 1000 rakaat. Banyaklah. Satu hari 1000 rakaat. Tapi satu rakaat pun Allah tak terima. Kita puasa tiap Isnin Khamis. Kita puasa 3 hari sebulan. Kita puasa Nabi Daud sehari selang puasa. Tapi satu hari pun puasa kita Allah tak terima. Allah tak terima puasa kita. Kita baca Quran. Allah tak terima Quran kita. Baca Quran kita Allah tak terima. Allah laknat lagi. Tuan-tuan rahmati Allah. Tidak ada istilah banyak ataupun istilah besar kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Ini nombor satu, nak jaga hubungan dengan Allah ni. Sebab Allah perintah kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Okey, nak sebut sini kan, kita kena jaga ibadah kita supaya Allah terima. Yang pertama, bila Allah tak terima ibadah kita, tak ada istilah banyak. Tak ada istilah besar. Kita sedekah sampai kan, RM100,000 nak bina masjid. Tapi kita sedekah dengan riak. Allah tak terima sedekah kita. Walaupun RM100,000, Allah tak terima. Tidak ada istilah banyak. Tidak ada istilah besar. Tidak ada istilah besar, hebat. Kalau ibadah kita buat, Allah tak terima. Ini nombor satu, bagian ibadah. Kemudian tuan-tuan, tidak ada istilah sedikit. Tidak ada istilah kecil. Tidak ada istilah yang tidak bermakna. Maknanya, tidak ada istilah kecil, sedikit. Pada ibadah yang Allah terima. Maknanya, kalau kita sembahyang 2 rakaat aja, satu malam 2 rakaat kita sembahyang. Tapi kita jaga sembahyang tu betul-betul. Kita pelihara sembahyang tu betul-betul. Sehingga Allah terima sembahyang tu. Tidak ada istilah 2 rakaat tu sikit, tak ada. Sebab Allah terima. Sebab tu kita tengok contoh. Kita sembahyang subuh. Solat sunat sebelum subuh. Solat sunat sebelum subuh. 2 rakaat aja. Tak sampai 5 minit pun. Paling-paling 5 minit lah. 2 rakaat sebelum subuh. Tapi Allah bagi apa? Allah bagi ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu solat rakaat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nampak? Kalau amalan itu Allah terima, tidak ada istilah kecil, tidak ada istilah sedikit. Kalau amalan Allah tak terima, tidak ada istilah banyak, tidak ada istilah hebat, tidak ada istilah besar, tak ada. Maknanya tidak ada amalan. Allah tak terima, tak ada amalan. Nak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita orang Islam. Saya tahu ada di kalangan kita yang bukan Islam yang menilat pun ada, saya tahu. Tapi bagi orang Islam, yang pertama sekali tuan-tuan rahmat Allah SWT, saya nak tekankan kat sini, jagalah ibadah kita. Pastikan ibadah kita tu Allah terima. Apa tanda-tanda ibadah tu Allah terima? Contoh, ada banyak tanda. Tapi antara tanda-tandanya. Antara tanda-tandanya ialah ibadah tu kita tak teringat. Kita tak teringat pun kita buat. Kita tak teringat. Ibadah tu banyak, besar, hebat, tapi kita tak teringat. Tiba-tiba di akhirat, nanti di depan Allah, di yaumul hisab, ketika kita hisab oleh Allah, masa itulah ibadah tu keluar, aku tak ingat pun aku buat. Seseorang yang beribadah dengan ikhlas, beribadah sungguh-sungguh, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat sungguh-sungguh dengan ikhlas, maka dia tak ingat apa yang dia buat tadi, ibadah itu Allah terima. Tapi siapa yang beribadah, kemudian dia ungkit, semalam aku dah sembahyang 10 rakaat, semalam aku dah sembahyang 100 rakaat, semalam aku dah sedekah. Dia ingat dalam hati dia, dalam pemikiran dia, ingat dalam hati dia, aku dah buat ni, aku dah buat tu, aku dah buat ni, aku dah baca Quran, aku dah buat, banyak aku dah buat. Maka ibadah itu kemungkinan besar Allah tak terima. Ini tanda, salah satu tanda. Ada lagi tuan-tuan. Contohnya,
Sesuatu yang kita suka. Sesuatu yang kita suka dalam hidup kita. Tiba-tiba kita sembahyang. Allahu Akbar, kita sembahyang. Tiba-tiba perkara dunia yang kita suka tadi tu, ada dalam sembahyang kita. Duk teringat ini, teringat itu, teringat ini, teringat itu dalam sembahyang kita. Allahu Akbar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sebagainya. Tapi kita teringat dunia tadi. Perkara yang kita buat, amalan kita, pekerjaan kita. Tuan-tuan, perkara dunia yang kita bawa masuk dalam solat kita. Sebab kita tak latih diri kita. Sebab hati kita tak bersihkan tadi. Maka itu perkara yang tidak ada barakah. Kita sayang pekerjaan kita. Kita sayang projek kita. Kita sayang harta kita. Kita sayang anak kita. Tiba-tiba ganggu sembahyang kita. Ganggu sembahyang kita. Itulah yang ganggu kita. Maka itu tanda perkara itu tidak barakah. Allah tak bagi barakah pada perkara dunia yang kita buat. Sebab dia masuk dalam diri kita. Ini tuan-tuan. Ini menunjukkan kita kena betulkan hati kita. Kena betulkan fikiran kita. Kita ingat kita dah okey dah. Rupa-rupanya kita dengan Allah masih jauh lagi. Jadi sebab tu yang pertama sekali tuan-tuan, macam mana kita nak betulkan diri kita ni? Nombor satu, kita kena betulkan hati kita. Supaya hati kita ni benar-benar mengenal Allah, makrifat pada Allah. Kita kenal Allah. Hati kita ni kena bersih. Kita tak akan kenal Allah. Tak akan ada cahaya untuk kenal Allah kalau hati kita kotor. Kalau hati kita ujub, ada sombong, ada takbur. Kita rasa kita lah yang terbaik. Kita rasa kita yang paling berilmu. Kita rasa kita paling kaya. Kita rasa kita paling handsome. Kita paling pandai. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya hati kita kotor. Dan hati yang kotor inilah yang akan menjadi tempat serangan kepada Al-Masih Dajjal di akhir zaman. Ini nombor satu. Berapa ramai orang sembahyang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yang didapat hanya letih saja. Berapa ramai orang yang puasa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi yang didapat hanya lapar dan dahaga sahaja. Berapa ramai orang pergi haji, tak dapat apa-apa. Berapa ramai orang pergi umrah, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun pergi umrah, tapi tak dapat apa-apa. Pergi balik kosong, pergi balik kosong. Macam mana kita nak latih diri kita tuan-tuan? Baik, macam mana nak jaga ibadah kita? Yang pertama sekali tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ngajak tuan-tuan bertaubat. Mari kita bertaubat. Perbarui taubat kita. Kita tak akan boleh membetulkan ibadah kita kalau kita kotor dengan dosa kita. Nombor satu, kena taubat. Sebab itulah di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahsia kekuatan tarbiyah mesti ada murabbi. Mesti ada orang yang boleh mendidik kita, orang yang boleh menasihat kita, orang yang boleh menegur kita, orang yang boleh membimbing kita, orang yang boleh memberi kasih sayang kepada kita, sehingga dengan kasih sayang itu kita terbentuk dan tertingkat islah. Orang yang boleh memberi arahan kepada kita, mendisiplinkan kita. Kita takkan boleh mendisiplinkan diri kita, melainkan ada murabbi, ada orang yang mendidik kita. Sebab itu dalam tarbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, madrasah tarbiyah Rasulullah SAW, nombor satu, mesti ada murabbi. Misali. Sebab tu saya sebut tadi, cari kawan-kawan. Cari orang yang soleh dekat-dekat supaya kita boleh mengambil pelajaran daripada dia. Itu nombor satu. Kenapa? Sebab nombor satu, untuk kita jaga ibadah kita, jaga hubungan kita dengan Allah, kita kena bersihkan diri kita daripada dosa, daripada segala mungkar maksiat yang ada dalam hidup kita. Dajjal akan masuk ikut situ. Kalau kita tak jaga maksiat zahir kita, mata kita tak jaga, lidah kita tak jaga, telinga kita tak jaga tangan kita, tak jaga maksiat zahir, maka Dajjal akan datang, masuk melalui maksiat zahir. Kalau kita tak jaga maksiat hati kita tidak ikhlas, hati kita tidak hadir di dalam solat, hati kita tidak boleh rasa sayang pada Allah, buruk sangat dengan perkara-perkara yang merosakkan, maka fitnah Dajjal, sihir Dajjal akan datang melalui dosa-dosa yang kita sayang, yang kita tidak mahu bertaubat dengannya. Inilah Al-Mahdiyin. Orang yang mendapat hidayah di akhir zaman, nombor satu, dia membersihkan hati dia. Sebab tu saya nak mencadang kepada tuan-tuan, insya-Allah. Nombor satu tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan, yang pertama sekali, kalau boleh, kita tengok dosa kita, kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan kita
berhadapan dengan Al-Masih Dajjal, berhadapan dengan tentera Dajjal, berhadapan dengan ujian-ujian akhir zaman. Kemenangan kita pertama, apabila kita boleh bertaubat kepada Allah. Dosa kita, maksiat kita, mungkar kita, kelemahan kita, keaiban kita, segala rawasib jahiliyah, karat-karat jahiliyah yang ada dalam diri kita, kita proses, kita buang. Satu kita buang. Maka itulah jalan pertama untuk kita membina kekuatan, berjumpa, bertembung dengan Al-Masih Dajjal. Bertembung dengan tentera dia, bertembung dengan segala ujian-ujian yang lain. Apa ujian lain tuan-tuan? Saya nak cakap sikit malam ni. Iaitu ujian dia, salah satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kemungkinan akan kita kena, mungkin kita tak kena. Wallahu a'lam. Tapi ini perancangan jahat mereka. Mereka merancang untuk meninggalkan sekurang-kurangnya 500 juta manusia hidup di atas muka bumi ini. Maknanya, kalau 500 juta ni tuan-tuan, kurang lebih 6.4, katalah 6% sahaja. 6% sahaja manusia yang mereka nak tinggalkan untuk disesatkan anak-anak mereka dan sebagainya. Yang 94% tu mana pergi? Mereka merancang. Ni tuan-tuan, ni perancangan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, orang jahat merancang, Dajjal merancang, Allah juga merancang dan Allah maha hebat dalam perancangannya. Tuan-tuan, mereka rancang nak membunuh, nak menghabiskan 94% ataupun 90% penduduk yang ada di atas muka bumi ini. Ini perancangan dia. Dia tulis. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia nak buat dengan perancangan itu? Maka antaranya dia akan instigate, akan memulakan peperangan-peperangan. Berbentuk peperangan nuklear, peperangan dunia. Bila? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan apa yang mereka rancang sekarang? Tuan-tuan, 3 hari bulan November ini akan berlaku pilihan raya Presiden Amerika. Di antara Donald Trump dengan Biden, Demokrat. Maka mereka mahu mengalahkan Donald Trump. Kenapa Donald Trump ni joker? Donald Trump ni joker, tuan-tuan. Dia menang pun tak sangka lah. Macam kita juga tak sangka, menang tak sangka ni. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Donald Trump seorang businessman. Dia tak suka perang. Dia akan berbaik-baik dengan Rusia. Dia akan berbaik-baik dengan China. Walaupun dia nampak macam garang, tapi dia akan berbaik. Dia tak suka perang. Dia tak sampai perang. Dia orang bisnes. Orang bisnes tak suka perang. Siapa yang suka perang? Biden. Yang lawan dia sekarang ni. Maka mereka merancang Biden ni supaya menang dalam pilihan raya Amerika 3 hari bulan November ini. Dan sekiranya menang Biden itu, maka the next step ialah mereka akan membuat sesuatu sehingga akan berlaku pergolakan di antara Rusia dengan NATO ataupun Amerika. Maka hasil daripada itu akan berlakulah peperangan. Ini saya sebut perancangan. Perancangan. Dan mereka rancang tak semesti jadi. Sebab kalau Allah izin jadi, kalau Allah tak izin tak jadi. Ini saya sebut apa mereka rancang. Supaya kita faham. Dan nak sebut kat sini, sekiranya berlaku itu, mereka tak akan berperang kat Amerika. Amerika tak pernah perang kat tempat dia. Rusia, dia tak akan perang kat tempat dia. Dia akan perang tempat mana? Di South Asia Pacific. Kawasan kita. Di manakah tempat yang bakal berlaku peperangan tersebut? Antaranya di Taiwan. Sekarang ni Taiwan tengah tegang. Di Hong Kong tengah tegang. Di North Korea, Korea Utara juga dalam keadaan yang tidak stabil. Bila-bila masa boleh menyebabkan berlaku pertembungan di antara China, Rusia dengan Amerika dan NATO. Dan yang terbaru ini kita dengar cerita kisah di Thailand. Thailand pun ada demonstrasi yang ingin melawan kepimpinan kerajaan di bawah raja dan di bawah tentera. Maka dalam beberapa minggu yang lepas keluar dalam berita di media barat lah,
mainstream berita, bagaimana wakil daripada pemuda-pemuda, pelajar-pelajar, mahasiswa, pelajar-pelajar yang ada di Thailand yang buat demonstrasi ini telah pergi ke embassy Amerika, kedutaan Amerika, dan meminta pertolongan daripada mereka sebagaimana yang berlaku di Hong Kong. Dia minta, malahan dia kata, tolong bagi kami nak menegakkan demokrasi. So demokrasi ini adalah pilihan Barat, pilihan Amerika. Kami bersama dengan Amerika. Tolong bantu kami. Maka dalam berita itu didedahkan sampai peringkat mereka sanggup untuk mendapatkan senjata. Maknanya ini peringkat sama macam mana di Hong Kong. Maknanya boleh berlaku anytime. Anytime tuan-tuan boleh berlaku. Sekiranya perkara ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekiranya berlaku peperangan itu, tempat yang paling potensi untuk berlaku peperangan ialah di Laut Cina Selatan, di South Asia Pasifik, di kawasan Asia Tenggara. Maka siapakah yang akan kena di situ tuan-tuan? Kenapa dia nak habiskan kawasan sini? Sebab kawasan sinilah yang dikatakan akan bangkit di akhir zaman. Dan kawasan yang paling banyak, paling ramai sekali orang Islam di seluruh dunia. Kawasan South Asia Pasifik ini, lebih kurang 61.9% orang Islam berada di kawasan sini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bukan dajjal sahaja. Dia bukan setakat kita jumpa sihir dia. Kita akan berdepan dengan kesusahan-kesusahan. Sebab tu saya sebut tadi. Kemenangan dan kekuatan kita bukan kepada harta kita. Bukan kepada kepandaian kita. Kemenangan kekuatan kita bila Allah tolong kita. Dan macam mana Allah nak tolong kita? Kalau kita jauh daripada Allah. Kalau kita jauh daripada taubat, maka malam ni tuan-tuan kita banyakkan bertaubat. Kita banyakkan bertaubat. Istighfar. Banyakkan istighfar. Saya cadangkan tuan-tuan kalau boleh 100 kali, 1000 kali. 1000 kali. Senang je tuan-tuan istighfar ni. Apa syarat istighfar ni? Senang ni tuan-tuan. Berlaku jujur dengan Allah terhadap dosa kita. Kita berlaku jujur dengan Allah terhadap dosa kita. Maknanya bila kita baca Astaghfirullah, Astaghfirullah pun cukup dah. Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim. Ikutlah. Astaghfirullah pun tak apa. Tapi kita baca Astaghfirullah dengan perasaan menyesal. Kita ingat satu-satu dosa kita. Bila kita baca Astaghfirullah, kita menyesal dosa yang ada pada kita. Astaghfirullah, kita teringat dosa kita yang lain pula. Astaghfirullah, dosa kita dengan anak-anak, dosa kita dengan keluarga, dosa kita dengan kawan-kawan, dosa kita dengan masyarakat, dosa kita dengan syarikat kita, dosa kita dengan semua. Dosa kita dengan Allah, dosa kita yang dulu kita buat. Dosa kita yang kita lah pun kita lakukan. Ataupun yang kita sedang rancang nak buat. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Bila kita beristighfar, Imam Qurtubi menggambarkan bahawa istighfar hendaklah bersama dengan menyesal. Dan sesiapa yang beristighfar dan menyesal, dan dia berhenti, tak mau dah buat dosa tu, maka Allah akan buka pada dia pertolongan daripada jalan-jalan yang dia tak tahu, yang dia tak sangka. Maka kalau kita ada masalah, tuan-tuan, ubat dia istighfar. Kita ada masalah, ubat dia istighfar. Kita ada kesusahan, ubat dia istighfar. Tapi istighfar bukan sekadar astaghfirullah, tetapi astaghfirullahalazim. Dengan hati kita sebut astaghfirullahalazim, kemudian kita menyesal dosa kita. Kita menyesal dosa kita. Dan kita berazam, ya Allah, aku berhenti dah ya Allah, aku berhenti dah ya Allah. Dan bila kita lakukan tu, lagi banyak kita beristighfar, lagi banyak kita menyesal, lagi banyak kita kembali kepada Allah, maka Allah akan buka jalan-jalan penyelesaian kepada masalah kita. Termasuklah penyelesaian kita berhadapan dengan Al-Masih Dajjal yang saya dah sebutkan. Ini sebagai mukadimah kepada madrasah tarbiyah. Maka tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita tengok amalan kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung nanti, kita akan tengok macam mana nak baiki amalan tadi. Supaya amalan itu benar-benar berkesan dengan tarbiyah di akhir zaman. Dan kemudian daripada amalan-amalan tadi meningkat sehingga akhirnya kita akan menjadi seorang yang kuat. Nombor satu, kuat hati kita. Bersih hati kita, kuat hati kita. Nombor dua, bersih pemikiran kita, kuat pemikiran kita. Macam mana nak bersihkan pemikiran kita? Macam mana jadi orang yang betul-betul boleh berfikiran jauh. Yang nampak apa yang orang lain tak nampak. Dajjal boleh menyerupai, tuan-tuan. Saya sebut dengan tuan-tuan. Dajjal, dia boleh menyerupai.
boleh menyerupai, dan dia menjadi orang handsome, dia menjadi orang hebat. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, orang yang akalnya tidak ada cahaya, yang hatinya tidak ada cahaya, tidak akan mengenal Dajjal dan tidak akan mengenal tenteranya, apalagi tipu daya dia. Maka orang itu akan terperangkap. Jadi itulah tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini mari sama-sama saya mengulang tuan-tuan bahawa Dajjal akan datang sebagai orang yang paling hebat di dunia. Sebagai raja, sebagai pemimpin. Bukan saja raja dan pemimpin, raja pemimpin di hati rakyat. Dia akan pergi on the ground, jumpa orang sakit, sembuhkan. Jumpa orang miskin, tolong ekonominya. Jumpa orang kelaparan, bagi makanan. Dia akan tolong. Dia akan menjadi orang yang terkenal dengan kebaikan. Orang yang menjadi idola. Maka bila dia pergi berjumpa kita tuan-tuan, tak ada alasan untuk tolak. Maka digambarkan oleh artikel-artikel yang kita baca tadi, apabila dia berjumpa dengan seorang lelaki yang nak tutup pintu, yang tolak, yang takut, maka lelaki itu akan berubah menjadi orang yang paling disayang. Malahan bukan saja sayang pada Dajjal, akan menjadi representatif, wakil Dajjal di tempat dia. Ini bukan saya sebut, ini orang-orang dia sebut tuan-tuan dalam buku-buku yang dikarang. Dia sebut bagaimana pemimpin yang akan keluar ni begini sikap dia, sifat dia. Orang yang hebat. Dia tak katalah sebagai orang yang akan menyesatkan, tak ada kata gitu, tapi hebat, dan kita nampak sifat-sifat yang disebut tadi. Maka tidak ada kekuatan kita melainkan kekuatan yang Allah beri. Allahumma inna dha'ifun. Ya Allah, kami lemah. Faqawwini. Ya Allah, kuatkanlah. Faqawwina. Ya Allah, kuatkanlah kami. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Saya akan dedahkan lagi berita-berita tentang Dajjal ni. Bagaimana dia nak keluar, bagaimana nak istihar, kita akan dedahkan pada masa ke masa. Dan pada masa sama kita akan cuba bincang-bincang macam mana kita nak memelihara diri kita, menjaga diri kita biiznillah dengan izin Allah. Macam mana nak mengekalkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat, insya-Allah. Tuan-tuan, sama-sama kita mendoa antara satu sama lain. Insya-Allah kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha rasyati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqah. Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqah. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah saya akan umumkan sama ada besok ataupun hari Sabtu. Insya-Allah kita akan cuba habiskan tajuk ni dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Dan kemudian tolong viralkan ataupun sampaikan pada kawan-kawan kita, keluarga kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.